أعوذ بالله الشيطان الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن مالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن الله اللهم صل على سيدنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pun kita mulakan dengan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat yang dikurniakan kepada kita sehingga ke hari ini. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa kita. Di antaranya kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita diberikan kesihatan berpanjangan, khususnya dalam menjelang hari raya pula, menjelang Ramadan, menjelang Ramadan yang tidak berapa lama lagi. Dan kita doa yang kita selalu doakan kan, Allahumma balighna, Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban wa balighna Ramadan. Alhamdulillah kita masih dikurniakan kesihatan, walaupun ada yang batuk-batuk sikit, walaupun ada yang mungkin tak berapa sihat, tetapi masih kuat meneruskan kelas intensif pengajaran Al-Quran kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Dan yang paling penting adalah nikmat hidayah, iaitu untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala itu, yang harus kita syukurilah. Tuan-tuan dan puan, terima kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Apa khabar semuanya? Semoga semuanya sentiasa dalam keadaan sihat, dalam keadaan senang hati dan sebagainya lah. Tanda hati kita ini sihat adalah kita sentiasa ceria dan tidak iri hati lah dengan orang lain. Tuan-tuan dan puan kasih Allah Subhanahu Wa Taala, semalam saya dah sentuh sedikit tentang tajuk disiplin wakaf. Saya akhiri kelas malam dengan saya menerangkan beberapa disiplin wakaf, iaitu bagaimana cara untuk kita memberhentikan bacaan kita bila mana bertemu dengan sebahagian daripada perkataan. Sebagai contoh, di hadapan ini tuan-tuan boleh melihat nombor 1, bila mana tuan-tuan berhenti, bonda-bonda sekalian berhenti pada bacaan yang wujudnya di sana nun bertanda sabdu. Nun bertanda sabdu, maka kebanyakan kita akan berhenti lahun, contoh lahun. Sedang of di situ adalah dengan kita kena sejang dua harakat. Kekalkan lahun 3 harakat pun tak apa, tak ada masalah. Yang penting kita dengung dan panjangkan, khusus untuk nun sabdu dan juga mim. Adapun selain daripada huruf tersebut, maka tidak perlu dipanjangkan, apatah lagi didengungkan. Dengung tak adalah, dengung hanya pada nun dan mim sabdu sahaja. Adapun huruf-huruf lain hanya dipanjangkan sahaja. Tapi ketika wakaf, dia dibuanglah Nun dan mim sabdu. Tapi saya banyak jumpa nun sabdu lah. Nun sabdu. Kenapa saya nak terangkan, kenapa saya highlightkan perkara ini? Kerana
saya sendiri dan kita semua sendiri akan alami. Satu ketika nanti bila baca kita nafas tak cukup ke, ataupun ada tanda tanda waqaf tu, tanda alamat waqaf tu kan pada kalimah ini, maka nak tak nak kita kena berhenti. Jadi disiplin berhenti yang betul, walaupun kita waqaf, kekalkan dengung dan panjang dia. Nanti kita tengok contoh. Yang kedua bila mana kita nak mewakafkan sesuatu perkataan itu, kita dapati berlaku dua sukun. Dua sukun. Apa maksud dua sukun ni? Tengok contoh sebelah dia. Katakan asalnya wal asri. Tetapi bila kita nak mewakafkan kalimah wal asri ini, secara automatik ra ini akan menjadi sukun. Betul kan? Ra ini akan menjadi sukun. Okey, perhatikan. Bila ra ni jadi sukun, maka berlakulah dua sukun. Ya. Kalau satu sukun senang, tak ada masalah. Contoh qul huwallahu ahad. Katakan Allahu ahad, ahad. Okey. Ahadun. Katakan dia ahadun. Kalau perempuan berhenti kat sini, just matikan je dal ni kan. Jadi ahad. Selesai, tak ada masalah. Sebab satu hidup, satu mati. Itu tak jadi isu. Isu sekarang ni bila mana perempuan nak berhenti kat kalimah wal asri, akan dapati dua sukun. Jadi macam mana nak baca? Adakah dengan kita baca wal as sahaja? Ataupun kita baca wal ar, tak ada sad. Jadi cara yang betul, kaedah yang betul ulama kita membaca dengan meraihkan kedua-dua kalimah tersebut. Meraihkan kedua-dua kalimah tersebut. Sebagai contoh, cara dia, kaedah dia mudah saja. Pertama, kita sebut bunyi huruf yang pertama, wal as. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ra tu kita getarkan dia. Sebab antara sifat ra ni dia ada tikrar. Dia ada tikrar kan, getaran. Okey. So wal asr. Dengar tak? Wal asr. Sama juga contoh sebelah ni. Berlaku pertemuan dua sukun. Ta mati dengan ha mati. So kita baca wal fath. Wal fath. Macam tu. Jangan kita wal fath. Wal asr. Tak betul. Tak boleh wal as. Dia ada ra di belakang tu. Wal asr. Wal fath. Macam tu. Mana kita kena raikan. Istilah yang saya guna, kena raikan kedua-dua huruf di situ. Tak boleh kita abaikan. Kerana apa? Kerana bila membaca dan pendengar, dia boleh jelas bahawa dia tahu di hujung sana ada huruf ra. Baru datang makna penuh. Wal asr. Kan lebih masa. Wal fath. So yang mendengar pun tahu, di sana ada huruf ha di belakang. Yeah. Contoh lain apa? Selalu nanti di bulan Ramadan, selalu imam akan baca apa? Inna anzalnahu fi lailatil lailatil apa? Qadr. Jangan baca qad sahaja. Qadr. Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Macam tu. Ada ra. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Mana kita meraihkan ke kedua-dua huruf tersebut. Itu disiplin dia. Disiplin dia. Banyaklah. Wal fajr wa layalin ashr. Semua tu kena raikan. Boleh mudah-mudah sekalian insya-Allah. Wal wadr. InsyaAllah. Yang penting faham macam mana nak bawa dia. Iaitu pertama kita sebut lusat tersebut, huruf pertama. Kedua, lidah kita yang kedua tu bawa ke huruf yang kedua. Contoh kan. Contoh kalimah ni. Contoh kalimah ni senang. Mungkin ini senang nak nampak lah.
Okey. Berhenti. Bas. Macam itulah bunyi dia. Maknanya kita tak terus bas. Kita tak akan bunyi bas. Dan kita juga tak akan bunyi bak. Tapi kita akan bunyi apa? Bas. Itulah maksud dia. Maksudnya lebih jelas lah sebab sin tu dia ada bunyi dia. Kalau masih ingat saya sebut, setiap huruf ni dia ada bunyi masing-masing. So sin ada bunyi dia, maka kita kena bunyikan dia. Tapi tak perlu zahirkan baris dia. Kalau baris asalnya dari bawah. Tapi jangan kita si, jangan zahirkan baris si. Sekadar bunyi sifat dia. Bas. Apa lagi? Contoh. Apa lagi? Kalau huruf-huruf yang ra kena getar dan sebagainya lah. Selalu ayat ni selalu kita jumpa. Ba'duhum ala ba'd. Ba'duhum Oleh ba' macam tu je, kena ba', kena tutup. Contoh lain yang lebih jelas, okey, ra tam ra. Okey, dia mati kat sini. Asalnya rotli, tapi dia mati kan. Jadi rotl. Letak lidah ke atas. Rotl. Dia macam bunyi tel, tapi kita bukan bunyikan sengaja. Kita bukan keluarkan tel tu. Dia sendirinya kerana lidah kita bawa ke atas. Rotl. Baik. Kemudian yang ketiga senang saja, iaitu mad iwad. Ketika kita jumpa mad iwad, pastikan bacaan kita daripada hakiman jadi apa? Hakimah. Ini kena perasan lah. Jangan ingat mad iwad ni berlaku di hujung perkataan saja, di hujung ayat. Kadang-kadang dia berlaku di tengah-tengah. Jadi bila kita berhenti di tengah-tengah tu, pastikan mad iwad ni kita jaga. Dan yang terakhir sekali, 4. Yang keempat adalah qalqalah akbar. Macam mana nak kena qalqalah akbar? Iaitu dengan kita menahan seketika sebelum kita lantunkan. Ataupun istilah lainnya, kita memanjangkan sebelum kita memantulkan. Contoh, tabbat yada abi lahabin wa tab. Jangan terus pantulkan. Okey. Alhamdulillah. Yes. So 4 ni antara yang kerap kita jumpa dalam Al-Quran, ya. Kerap kita jumpa dalam Al-Quran. Okey. Kita tengok contoh-contoh tambahan, ya. Contoh-contoh tambahan. Okey. Contoh macam ni. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kena kekalkan bunyi sabdu tu. Sunnakum Wa antum libasul lahun. Boleh Contoh lain. Inilah. Yattabi'una illa dhann. Macam tu bacaan ni. Kita tak berhenti, macam itulah rupa dia. Rupa dia begitulah, rupa sekalian. Boleh alright. Kemudian apa lagi? Contoh dia lah. Okay, kemudian mak iwad pula. Biasalah ni dah maklum lah mak iwad. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dua harakat. Itu jangan dilupakan. Okey, mak iwad ini berlaku ketika tanwin berbaris atas sahaja. Adapun tanwin berbaris bawah dan depan dia tidak berlaku lah. Ya. Apa naratif dia saya dah terangkan dahulu. Boleh menyebabkan makna berubah. That's why dia berbaris atas sahaja. Okey. Kemudian yang ni saya kata tadi. Yang nombor 2 iaitu kita berhenti dan dalam keadaan berlaku 2 sukun. So wal fajr. Wa layalin 'ashr. Wasyaf'i wal watr. Okey. Kemudian ini wastaghfir.
kena keluarkan angin dia. Tak boleh wastaghfir. Fir saja tak boleh. Fir kena keluarkan angin. Wastaghfir. Ini pula. Kalmuhl. Kalmuhl. Kalmuh. Mana kita kena raikan. Yang penting raikan kedua-dua ni. Kalmuh. Macam tu saja. Ya. Yang ni kal'ih, daripada jadi lidah kita tu letak dekat nun. Lepas kita dah keluarkan angin dia, lepas tu lidah tu bawa kat nun lah, sebab nun tak ada angin. Nun tak keluar angin. Nun hanya letak lidah kat atas. Kal'ih. Ni macam ihim. Okey, yang ni saya kata tadi. Inal wahinal ba's. Wahinal ba's. Okey, ini penting juga lah. Hinal ba's. Penting. Nanti nak tadarus dalam Ramadan nanti, kena take note semua ni. Kemudian apa lagi? Okey, contoh macam ni lah. Ni senang. Nampaklah. Fil ilmi wal jism. Rapat bibir. Fil ilmi wal jism. Jis kan macam ni, jis. Mulut kita buka. Lepas tu tutup. Jis. Dia macam jisim. Tapi bukan kita niat nak sebut jisim. Kita tak niat pun. Tinggal lagi kita nak rapatkan bibir itu. Dia ada bunyi. Setiap pergerakan tu dia berubah bunyi. Wal jis. Bunyi jis ni baru tutup mulut. Ketika kita nak tutup tu, dia bunyi. Wal jis. Dan terakhir sekali, yang inilah, iaitu kita menjaga apa nama, qalqul akbar. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tahan seketika. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Jangan wal hajj. Hajj. Jangan terlalu hajj. Ya. Kita tahan seketika. Hajj. Macam tu. Kemudian pantulan, jangan lupa pantulan pun tebal. Sama juga macam kes tadi. Kalau bertemu dengan pantulan, dengan qalqalah pun kena tebal qalqalah tu tuan. Contoh, ada contoh apa? Contoh kalau berjumpa ayat. Contoh kalau jumpa ayat nanti. Fa, sin, qaf. Berhenti kat sini. Kan biasa jumpa ayat ni kan. Asalnya fisqu, tapi bila kita nak waqaf, dia jadi mati sini. So jadi macam mana? So kena pantul pun tebal. Fisqu. Fisqu. Macam tu. Kita meraihkan huruf sin, fis. Kemudian meraihkan juga qalqalah belakang tu. Fisqu. Walaupun qaf ni baru bawah. Jangan fisq. Jangan jangan nipis. Dia tetap baris, dia tetap bunyi tebal. Fisq. Walaupun dia baru bawah. Sebab bunyi pantulan itu bukan kerana baris, tapi kerana sifat dia yang tebal. Yang istilah itulah. Fisq. Ataupun dalam Quran jumpa juga apa nama? Okey, kalimah ni. Kita tengok. Qaf, sin sama juga, tapi dia ta. Ta. Dari bawah, daripada bawah. Kalau kita nak waqaf sini, dia akan jadi apa? Sukun sini. So jadi apa? Qisq. Jangan qisq. Jangan nipis. Qisq. Tetap ditebalkan dia. Ditebalkan. Yes, macam tu. Ya. Baik. Kemudian contoh bawah ni lah. Allah baru sebut tadi. Ni. Syuhada bil qis. Macam ni bunyi dia. Qis. Boleh jangan qisti pula. Jangan qisti. Jangan. Sebab apa? Sebab baris kat sini dah tak berfungsi dah. Baris kat sini dia jadi sukun dah. So pantulkan dia tebal. Pantulkan dia tebal. Qist. Okey. Alright. Balik pada tadi, qalqalah akbar samalah bil haq
Okey. Bil haq. Banyak qaf lah. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Okey. Sini semua maklum lah insya-Allah. So ada empat perkara yang kita kena ambil perhatian supaya kita tak tersasul lah. Tak tersasul Empat perhatian ni lah. Khusus nanti bila kita nak baca Quran nanti, tadarus kan. Ada yang dah start ke mula besok ke lusa. So kena hati-hati. Ketika ibtidak satu hal, ketika waqaf. Ketika waqaf. Macam saya dah sebut sebelum ini, cara nak berhenti pertama sekali paling bagus pertama berhenti pada ra'sul ayah. Berhenti kepada kepala ayat. Berhenti pada nombor lah. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Baik. Tapi tak semua ayat pendek-pendek, ada yang panjang-panjang kan. So cara kedua berhenti pada alamat waqaf. Berhenti pada alamatul waqfi. Boleh faham berhenti pada alamat waqaf. Okay, kita ulang sekejap. Alamat Ustaz, kita dah nafas tak cukup macam mana Ustaz? Kita revision. Kita buat revision. Okey. Boleh kejap Saya sebut step pertama. Step pertama berhenti pada kepala ayat. Kepala ayat ni maknanya nombor lah. Kepala ayat. Ini kira kita nak ulang kaji dah ni untuk bersedia nak masuk nak tadarus kan. Okey, kepala ayat berhenti kepada kepala ayat dah lah. Nombor 1, ada nombor 2 macam tu kan. Okey. Yang kedua berhenti pada saya nak buat contoh sekali. Contoh grafik je lah. Okey, contoh ayat nombor 1. Ayat nombor 2. Macam tu kan. 1, 2. Okey. Berhenti kat situ lebih baik lah. Yang nombor 2. Nombor 2 pula. Kita berhenti pada alamat. Alamatul waqfi. Alamatul waqfi. Alamat waqaf ni kita belajar hari tu lah. Ingat tak? Yang ada tanda qaf lam ya. Qaf lam ya. Wala, sola, jim, semua tu lah Baik. So contohnya macam mana? Contoh ayat tu panjang, mungkin kita panjang sangat. Ayat 1 mungkin alright, boleh pendek. Tapi ayat kedua panjang. Kedua nafas tak cukup. Jadi jawapan dia insya-Allah. Insya-Allah akan ada kat tengah ni. Akan ada kat sini. Mesti ada punya. Cuba tengok Quran. Cuba buka secara rawaan, buka rambang secara rawak, buka masuk kat tengah-tengah kan. Cuba tengok antara ayat dengan ayat yang jauh-jauh mesti ada tanda waqaf. Mesti ada. Okey, tak qaf lam jim. Kat sini ke. Okey. Baik. Sebab apa saya kata mesti ada? Sebab tajuk alamat waqaf ni dibuat oleh terkemudian selepas itu oleh ulama sendiri, ulama tajwid, ulama Quran. Dia buat alamat waqaf ni untuk kita sebenarnya, untuk kita sebab dia tahu bacaannya panjang-panjang. Jadi dia nak bantu para pembaca khususnya dalam ketika Islam tersebar dalam keadaan orang bukan Arab. Orang bukan Arab ni orang Ajam lah. Orang bukan Arab ni orang Ajam. Dia masuk Islam, jadi nak baca Quran jadi masalah. Kan? Nafas tak cukup ke ataupun makna tak tahu. Jadi inisiatif mereka meletakkan tanda-tanda alamat ni. Sebab itu kalau perasan tanda alamat ni dia berbeza-beza setiap Al-Quran. Berbeza-beza setiap Al-Quran. Kadang ada kat situ, kadang Quran kita tak ada kat situ. Kawan tu ada tanda situ, kita tak ada. Tanda pun berbeza. Kita qaf lam, kadang-kadang kawan kita shad lam. Jadi itu menunjukkan benda tu inisiatif masing-masing. Okey. Jadi bila ayat tu panjang, pasti akan ada. Sebab dia mesti nak potong tengah tu. Kalau kita nafas tak cukup, dekat mana yang sesuai? Sebab tanda-tanda waqaf ni tanda yang sesuai berhenti. Kecuali tanda lam lah. Tanda lam. Tanda lam ni tak boleh berhenti lah. Dia panggil waqaf qabih lah. Waqaf qabih. Waqaf yang qabih ni buruk lah. Buruk. Waqaf tak baik lah. Tapi kalau nak waqaf, boleh. Tak ada masalah. Nafas memang tak cukup sangat Ustaz. Macam mana Ustaz? Berhentilah kat situ. Tapi dia jenis waqaf qabih lah. Dia bukan waqaf yang haram ke, tak ada lah.
Wakaf bin ni yang buruk lah. Ambil belakang balik. Tapi kalau berhenti itu ambil belakang sikit. Macam tu kan. Okey. Tapi kalau berhenti dekat qaf lam, dekat sad lam, dekat jim ni tak payah undur, tak apa. Terus sambung. Sebab memang sesuai dari segi bacaan dan juga dari segi makna dia. Dari segi i'rab dia dan juga dari segi makna dia bersesuaian. Disebabkan itu dia letak tanda alamat waqaf. Baik. Itu yang kedua. Yang pertama, seeloknya berhenti kat kepala ayat. Yang kedua, berhenti dekat tanda alamat waqaf. Jangan kita berhenti dekat, ada setengah saya jumpa student saya, dia nampak dah tanda waqaf, tapi dia berhenti selepas tu. Saya kata dengan dia, jauh lebih baik awak berhenti dekat tanda. Kadang-kadang dia dekat-dekat dia, contoh kan, ayat ni kan. Ayat ni baru dalam 3-4 perkataan dia dah ada tanda waqaf. Dia dah ada tanda waqaf. Qaf lam katakan. Kan? Tapi dia dah ada. Dia tak nak berhenti tu sebab mungkin nafas panjang lagi. Tapi selepas daripada alamat waqaf itu, panjang sikit baru jumpa ra'sul ayah. Better dia berhenti kat sini. Jadi dia boleh mula dari sini, insya-Allah cukup sampai hujung. Senang cerita berhentilah. Kalau jumpa alamat waqaf ni berhentilah. Adalah sebab dia buat situ kan. Okay, itu pertama. Itu yang kedua. Yang ketiga kita berhenti pada huruf ataf. Pada huruf ataf. Huruf ataf ni huruf penyambung lah. Macam penyambung cerita. Antara huruf penyambung cerita ni huruf apa? Huruf waw yang biasa kita jumpa. Ataupun summa. Summa ke ataupun apa lagi? Fa pun boleh. Fa boleh ataupun au boleh. Tapi au ni tengok makna juga. Kalau ada cikgu, insya-Allah guru tu akan bagi tahulah. Ada tempat-tempat yang sesuai. Ada tak au ni selalu sikitlah, tak payahlah ambil au. Ambil waw. Waw summa fa. Tiga ni biasanya menjadi huruf ataf lah. Dan insya-Allah dia tidak merosakkan makna lah. Tapi dia bukan semua kes kita nak pakai macam tu. Ada contoh dia kes macam mana? Ini contoh ayat pertama pendek, okey. Ayat kedua panjang. Tapi ada tanda waqaf kat sini. Maka kita aulakan berhenti tanda waqaf. Okay. Ketiga, katakan panjang. Baru ada ketiga. Kan? Nanti baca ayat-ayat Al-Quran ni juzuk 3, juzuk 4, juzuk 5 dah mula panjang. Amat waqaf dia kat sini Ustaz. Panjang, jauh Ustaz, tak sampai. Kan? Kita nak pergi sini satu hal. Nak pergi sini lagi satu hal kan. Jadi berhentilah dekat tengah-tengah ni ke. Cari yang tanda waw, biasa ada kat sini. Confirm ada. Waw ke, summa ke. Berhenti di situ. Sebelum dia. Jangan selepas dia. Berhenti sebelum waw. Ataupun sebelum waw. Sebelum dia. Jangan selepas. Sebelum summa ke, sebelum waw, sebelum fa. Nanti kita tengok Quran depan ni. Okey. Itu je. Tiga step tu. Selebihnya janganlah berhenti ke tempat lain. Lebih baik jangan berhenti tempat lain lah. Lebih baik. Sebab tapi apa pun nanti bila kita baca macam-macam kes berlaku. Kan? Apa pun seeloknya berhenti ikut 3 step ni. Pertama tadi berhenti kat kepala ayat, tak sampai berhenti dekat alamat waqaf. Tak sampai berhenti kat waw. Mesti ada punya waw dengan summa ni atau fa. Mesti ada. Kalau kita belik-belik secara rambang pun, secara awak pun kita akan dapati memang akan ada. Kalau tak ada tu tak tahulah, macam mustahil juga tak ada kan. Dia memang akan ada. Sebab dia ada huruf penyambung. Huruf penyambung. So ini 3 step yang boleh kita mewakafkan dalam bacaan. Dan disiplin wakaf tadi pula apa benda? Disiplin wakaf tu pula bila kita berhenti dekat sini, katakan kita berhenti dekat fa ni kan, sebelum fa kita dapati ada huruf qalqalah. Berhentilah dengan qalqalah macam tu. Kita berhenti dekat tengah-tengah tadi kan, terjumpa huruf berlaku mat iwad. Berhentilah dengan cara mat iwad. Berhenti jumpa tanda nun sabdu. Berhentilah dengan cara nun sabdu yang kita dah belajar tadi. Boleh. Itulah disiplin. Cara nak berhenti satu bab. Cara keadaan nak berhenti pun satu bab. Okey. So tu kena kemas, kena jagalah insya-Allah. Baik, kemudian ilmu satu lagi kalau mendengar ibtidak.
Dia ada waqaf dan ibtida'. Ibtida' ni maknanya kita menyambung bacaan. Ketika tadi kita berhenti katakan baik kita berhenti kat Rasul ayah ke, biasanya berhenti kat Rasul ayah tak ada masalah. Berhenti kat sini, biasanya ayat pertama sini, ayat dia boleh sebutlah, mudah sebut. Tak ada masalah. Tapi kalau kita berhenti dekat waqaf, alam waqaf ni kadang-kadang ayat selepas tu bermula dengan hamzah wasal, betul jadi kita dah belajar dah cara macam mana nak sebutkan baris hamzah wasal. Dengan melihat huruf ketiga, kalau dia single, kalau dia couple, cukup dengan berbaris atas. Macam tu. Itu ilmu ibtida' pula. Kita nak memulakan bacaan. Ibtida' ni maknanya memulakan, kita nak memulakan bacaan. Begitu. Ya. Baik, selesai. Selesai bab cara nak waqaf. Baik. Ada soalan tak? Ada soalan tak nak tanya tentang Ustaz, saya nafas tak pendek kalau pendek, nafas pendek. Boleh berhenti. Kalau nafas pendek tak ada, memang saya jumpa ada student saya pendek-pendek nafas dia. Katakan 3 perkataan je. 3 perkataan dia sempat. Alamat waqaf kat sini. Waw kat sini. Tapi nafas dia berhenti kat sini kan. Nafas berhenti kat sini. So, jawapan saya berhentilah kat situ. Tak ada masalah. Berhenti je kat sini. Berhenti kat sini. Berhenti tapi dengan betul. Berhenti dengan betul. Takut lagi makna. Berhenti dengan betul. InsyaAllah baca dengan guru, baca dengan ustaz, nanti dia akan tengok. Biasa kadang makna tak lari. Tengoklah kalau cerita dia tak ada masalah. Ayat ni dalam Al-Quran ni dia macam-macam. Dia ada ayat hukum, ayat cerita, ayat tentang penyaksian, ayat macam-macam. Jadi tak semua ayat tu sama. Kalau kita pukul rata, tak boleh berhenti. Kesian lah kan yang tak boleh baca, yang nafas pendek-pendek tu kesian kan. Termenung jauh. Macam mana aku nak baca ni? Kesian kan, tak boleh. Yang penting baca lah. Yang penting baca. Okay, jadi kalau berhenti tu, kalau ada ustaz, mungkin dia akan cuba tarik sikit satu perkataan lagi ke. Tarik sikit. Ataupun boleh berhenti. Dia ayat tu fleksibel kan. Okay. Tapi yang tak bolehnya, ni yang tak boleh. Yang tak boleh satu je. Kita tak boleh berhenti dekat tengah-tengah kalimah. Itu tak boleh. Contoh ayat apa? Ayat okay, katakan ayat panjang sekali. Contoh ayat mustad'afina. Ayat ni panjang kan. Okey. Mustad'afina. Okey. Pertama sini nak kena jaga. Jangan mustad'a. Tak boleh lah. Mustad'an dia. Mustad'a. Okey. Yang tak boleh tuan-tuan berhenti dekat sini. Katakan nafas tak cukup berhenti. Mustad'afina ataupun afi. Berhenti kat tengah-tengah kalimah. Tak boleh berhenti kat situ. Mustad'a. Katakan kan. Betul ambil nafas balik. Afina. Tak boleh. Itu kita panggil curi dalam pernafasan. Curi dalam pernafasan tak dibenarkan ya dalam bacaan Al-Quran. Kalau orang sebut curi nafas. Pernah dengar tak orang sebut curi nafas? Tak boleh. Curi nafas tak boleh dalam Al-Quran. Tak boleh. Mustaqina jal. Tak boleh. Curi nafas tak boleh. So dia mesti satu nafas. Nak berhenti mesti berhenti dekat ujung. Berhenti dekat ujung. Nak berhenti dekat ujung. Yang tak boleh berhenti kat tengah-tengah kalimah. Tak boleh berhenti tengah. Mustad'a ambil nafas tak boleh. Mustad'afin berhenti. Boleh. Contoh innal ladzina kafaru sawa'un sawa' di situ. Tak boleh berhenti dekat tengah-tengah. Boleh contoh. Okey. Tengok kita ambil contoh random. Kita random. Okey. Contoh macam ni kan. Tengok ayat baris kedua hujung kan. Allahul ladzi tak boleh berhenti dekat rafa'as sama.
Sama tengah-tengah perkataan tu tak boleh. Betul lah. Kalau tak hafal sangat samawat. Berhenti situ. Kalau memang tak sampai sangat nafas. Kita tengok. Samawat boleh. Ayat kedua panjang kan? Samawat boleh. Seloknya berhenti dekat tarawunaha. Ada tanda so'lam tu kan? Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawunaha. Summa istawa 'alal 'arsy. Berhenti situ. Walaupun nafas kita panjang, Ustaz, nafas saya panjang Ustaz, takkan nak berhenti kat arsh pendek ni. Berhenti je. Tak apa. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Berhentilah. Sebab tanda nampak. Mesti akan ada tanda waqaf. Kita tengok ada tak yang panjang. Contoh macam ni. Okey, ayat nombor 2, ayat nombor 3. Katakan nak berhenti wa anhara ni panjang. Berhenti dekat wa huwal ladzi maddal ard. Berhenti. Wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara. Berhenti. Kalau nafas tak cukup berhenti dekat wal ard tadi, maddal ard. Berhenti macam tu. Boleh. Mesti akan ada tanda waqaf. Tengok. Kan banyak tanda waqaf ni. Okey. Ni, tengok ayat nombor 4. Menarik. Wa fil ardi qita'un mutajani. Tengok mana ada alamat waqaf panjang sampai hujung. Tak ada kan alamat waqaf dia. Dekat bawah tu baru ada. Fil ukul tadi baru ada. So apa yang kita kena buat? Berhenti dekat sebelum waw. Tengok. Wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatum min a'nab. Berhenti kat situ. Betul sambunglah. Wa zar'un wa nakhilun sinwan. Kata nafas tak cukup. Tapi kalau sinwan ni tak sesuai sebab dia ada lawan dia wa ghairu sinwan. Kalau saya tak suruh berhenti sinilah. Berhenti kat sini. Wa zar'u. Kalau tak ada berhenti, atau min a'nab. Lepas tu sambung wa. Macam tu. Lepas tu sambung wa nakhilun sinwanun wa khairu sinwani yusqa bima'in wahid. Berhenti. Walaupun tak ada tanda waqaf sebab ada waw. Wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul. Berhenti. Itu ada masalah. Ada jim. Betul habiskanlah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin ya'qilun. Macam tu. Ni tanda apa ni bulat ni? Ni bunga apa ni? Bunga apa ni? Bunga ros ke apa ni? Mana Ustaz? Mana? Selepas huruf 4 ni ada bunga ni. Bunga apa ni? Mana? Bunga ros. Tak, selepas nombor 4 tu ada bunga. Masa tak ada bunga? Tu tak nampak. Cerita baru. Selepas huruf 4 ni ada bunga. Cerita Bunga baru. apa ni? Nampak tak? Selepas 4 tu ada bunga kan? Ada macam bunga-bunga tu. Cerita baru. Bukan cerita baru. Ain, apa tu? Ain. Cerita baru. Cerita baru. Macam-macam cerita kan. Okey. Jawapan dia, nama dia Makro'. Makro'. Macam sebut Makro'. Makro'. Nama dia Makro'. Perasan tak? Dalam ada bunga tau. Tengok ni, selepas nombor 4 tu ada bunga. Okay, tak apa. Ada Quran kan? Cuba buka Quran. Bunga tu nama dia Makro'. Makro'. Okay, cuba buka muka surat. Sikit je muka surat. Satu angin apa? Muka surat 5. Buka muka surat. Makro. Buka muka surat 5. Sebab ikut versi juga. Macam versi versi Quran digital ni, dia bunga dia lain sikit. Bunga dia macam ni je, ujung tu kan. Bunga dia. Tapi kalau Quran dia ada bunga dia cantik sikit. Cuba tengok surat 5. Pasal tak? Ayat 1 2 3 4 5. Baris ke 5 dari atas. Dia ada bunga tu. Sebelum kalimah innallaha la yastahi. Ada bunga kan? Okey, itu bunga apa? Bukan bunga ros, bukan bunga makro'. Boleh? Makro' ni satu juzuk ada berapa makro'? Satu juzuk ada berapa makro'? Soalan ni.
Soalan cipu mas. Satu juzuk ada berapa makro? Satu juzuk ada 8 makro. Ingat, tulis. Satu juzuk ada 8, bukan 80 Satu juzuk ada 8 makro. Maknanya Boleh? baru lah. Okey, satu juzuk 8 makro. Kalau 30 juzuk, bening lah. Okey, satu juzuk 8 makro. Kali lah dengan 30 30. kali 30 Kali 8. Apa? 240 makro. Okey. Makro ni apa dia? Makro ni apa dia? Makro ni lebih kepada apa nama? 40 lah. Kalau kita nak hafal Quran, dia membantu kita. Katakan kita hafal ikut makro. Macam saya dulu dekat Mesir, hafal ikut makro. Hafal ikut makro. Katakan minggu ni satu makro. Satu macam tu. Satu makro lebih kurang 2 muka surat lebih. Lebih kurang lah. Plus minus 2 muka surat lebih. Ada yang 3 muka surat, ada 2,5. So, katakan dalam Al-Quran ada 8 makro. Satu juzuk. Macam tu. So kalau kita nak baca Quran, katakan kita nak hafal, nak habis satu juzuk sehari, bolehlah. Setiap waktu solat tu satu makro. Macam tu. Ataupun satu makro lebih. So dia dah cover untuk satu hari tu lah. Satu hari ada 8 makro. 8 makro ni satu juzuk. Boleh lah bagi-bagi kan. Tapi sebenarnya makro ni fungsi dia lebih kepada kalau kita nak hafal, senang. Kerana 8 minggu satu juzuk. Maknanya 2 bulan satu juzuk. 4 bulan 2 juzuk. Habis. Okay. Alright. Cuba tengok ayat ni kan. Ayat-ayat ni semua kalau kita perasan, betul tak? Setiap, katakan kalau Rasul ayah tu, kepala ayat tu jauh, di tengah-tengah tu, contoh macam ni kan, 25 hingga 26 ni jauh. Berapa baris ni? 1, 2, 3, 4, 5 baris. Boleh kata mustahil lah nak baca satu nafas ni. Melainkan yang betul-betul hebat lah. Jadi tengah-tengah tu mesti akan ada tanda waqaf. Tapi ada tu. Tanda waqaf. Dia ada tanda tu. Okay. So jangan risaulah, jangan bimbang. Yang paling penting berhentilah pada tempat dia. Berhenti pada tempat dia. Betul. Okay. InsyaAllah. Ada soalan tak? Tak ada kan? Soalan Okay. Alright. Last sekali saya nak sentuh tentang seperti yang saya janjikan sebelum. Tak cerita baru ke apa? Dia bukan cerita baru. Dia makhluk ni cerita baru kan? Bukan. Dia pecahan ayat je. Tak ada masalah pun. Tak ada apa-apa pun. Jangan risau. Ustaz, alah benda tu Ustaz. Cerita baru kena tukar suara lain ke? Tak. Dia pecahan, dia nak bagi tahu. Dia nak bagi tahu kalau dalam tu kan, kalau kadang ada cerita pasal ni kan masuk, lepas tu masuk cerita Nabi ni kadang-kadang macam tu dalam kita baca Quran kan. Yelah. Kadang-kadang masuk. Kena ikutlah kalau ni kan dia masuk cerita Nabi Ibrahim pula kan, masuk cerita Nabi ni pula. Tapi kalau satu makhluk kadang dua cerita. Tapi tak kait pula. Dalam satu makhluk tu kadang dua cerita. Tak, dia tak begitu. Kalau macam tu, maknanya kita boleh katalah satu juz makhluk ada 8 cerita. Tak, kadang ada banyak cerita dalam satu juzuk. Dia bukan ikut cerita. Sebab takkan cerita konsisten 2 muka surat setengah, 2 muka surat setengah, 2 muka surat setengah, 2 muka surat setengah. Takkan. Dia lebih kepada pembahagian sejuzuk tu. Satu juzuk 8 makhluk, so dia pecahkan 2,5 macam tu. Okey, seperti yang saya janjikan sebelum ni, iaitu kita nak buat revision sikit tentang bacaan rukun solat kita. Sebab dalam solat kita ada kita ada rukun apa? Rukun qauli, rukun qauli dalam solat. Okey. Baik, dan rukun qauli dalam solat ada berapa? Ada 5. Ada 5. Yang pertama apa dia? Yang pertama takbir. Kalimah lafaz takbiratul ihram tu, bukan perbuatan tu. Kalimah tu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalimah surah Al-Fatihah. Okey. Yang ketiga, tahiyat awal, bacaan tahiyat awal. Yang keempat, bacaan tahiyat akhir. Dan yang kelima, beri salam. Salam yang pertama. Boleh? Baik. Macam mana kita nak recheck? Macam mana kita nak recheck, kita nak semak, adakah kita baca betul sebelum ni atau tidak? Macam mana kita nak recheck? Okay, macam contoh, tahiyat awal, tahiyat akhir. Kita dah, Ustaz, semua orang hafal Ustaz.
Ada masalah tu senang. Bagi salam lagi orang hafal. Assalamualaikum kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi dekat mana kita nak timbang? Kat mana tempat timbang dia kita nak tentukan kita ni baca betul atau tidak adalah dengan kita betul tak apa yang kita bayangkan dan yang kita baca. Sama tak? Apa yang kita bayangkan. Contoh. Kalau kita buat at-tahiyyah. Macam mana ejaan at-tahiyyah? Macam mana? Alif. Macam mana? Ta. Itu. At-tahiyyah. Macam mana bayangan kita? Macam mana bayangan? Itu bukan kita apa nama? Alif. Lagi siapa? Lam. Ta. Ha. Macam mana bacaan dia? pedas. Pedas. Lagi? At-tahi. At-tahi. At-tahiyyatul mubarak. Gitu. Jadi untuk kita nak tentukan kita ni betul-betul baca dengan betul, dengan kita bayangkan sama tak dengan apa yang kita baca. Jadi dari situ baru kita boleh tahu mana bacaan kita selama ni. Sebab kalau kita bayang lain, baca lain, dia tak jadi. Kan? Macam tidur sebantal mimpi lain-lain. Macam tu kan. Saya pun tak tahu kenapa. Okay. Alright. So, bacaannya hari ni kita akan tengok. Macam mana bacaan yang betul dan macam mana sebutan dia yang betul. Macam tu Boleh Boleh tak boleh ni? Okay, tengok ejaan dia. Tengok ejaan dia betul-betul. Macam ni ejaan dia. At-tahiyyatu. Jangan at-tahiyyatul. Ataupun at-tahiyyatul mubah. Tak ada sabdu. Jangan. Hilang sabdu habis. Ni jaga. Ni pun jaga. Alif lam syamsiah. At-tahiyyah. Ini penting. Ayat pertama ni cukup penting. Kena jaga. At-tahiyyatu. Jangan lagi laju. Okay. At-tahiyyatul mubarakah. Rakatus. Ni kena jaga. Kena jaga. Ni masukkan dia. 2 rakaat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibah. Yang tu tayyibah, jangan nipis. Tayyibah. Tengok berapa banyak sabdu jaga. Sabdu. Jaga tu. Tut tayyibatu lillah. Lillah panjang. Lepas tu as-salah. Ni. Kan as-salah je. Ni kena jaga ni. 2 rakaat ni. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Senang. Okay. Seterusnya kat mana yang selalu orang siap? Dekat sini. Asyhadu an la ilaha. Kat kalimah ni. Ilah ni selalu orang baca ilah. Orang akan baca ilah. Asyhadu an la ilaha illallah. Salah Kalau pada ilallah maksudnya apa? Aku menyaksikan bahawa tiada Tuhan sehingga Allah. Kita tukar ilah. Biasa orang akan tukar ilah. Orang akan tak perasan kalimah ini dia akan jadi apa? Dia jadi ilah. Dia jadi apa? Ilah. Dia tukar ilah. Betul tak? Kalau baca laju, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Betul tak? Kalau tukar ilah, maksudnya aku menyaksikan bahawa tiada Tuhan sehingga Allah. Ilah ni mana sehingga? Tak betul. So kena tekankan sedikit. Ilah tu kena tekankan. Asyhadu an la ilaha illallah. Illallah ni kena tekan.
Ini kena betul. Ini rukun dalam solat ni. Tak betul ni tak sah solat. Asyhadu an la ilaha illallah. Illallah. Tekan. Dan masa tekan tu kita bayangkan kalimah tersebut. Bayangkan, jangan bayang kalimah lain. Maknanya illah ni maknanya kecuali. Tiada Tuhan. Aku menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah sahaja. So melainkan tu asyhadu an la ilaha illallah. Orang tu dulu baca kan. Dia baca keras tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia tekan. Saya tak baca lagi asyhadu Allah tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Tekankan illallah. Jadi alif nun mati hamzah nun mati tu Ustaz sebut macam mana? Hamzah nun mati. Allah dia masuk kan? Apakah ni apa hukum tajwid ni? Nun mati betul. Asyhadu Allah tu. Nun mati betul lam hukum ni apa? Idgham bila gunnah. Kan idgham bila gunnah masukkan sini. Oh, Allah. Dia dua harakat lah. Asyhadu an la Biasa kalau tu saya confuse kalau nun tak ada tanda baru masukkan tu kan. Betul. Ini ada nun mati. Betul. Ikut macam jelas. Betul. Ikut cetakan lah. Yang penting kita tahu nun mati bertemu lam. Lam ni termasuk dalam idgham bila gunnah. Tapi jangan risau yang ni mungkin cetakan lama. Illallah. Ini semua idgham dibuang. Okey. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadan ni pun kena hati-hati. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian ini ayat awal kena hati-hati dalam kita nak membaca. Kena paling kurang kita bayangkan perkataan yang betul. Masa kita menyebutkan kalimah. Sebab ini semua rukun dalam solat. Okey. Kemudian akhir sama jugalah. Akhir ni tak ada masalah. Sama. Kita baca betul-betul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini semua saya ulang baliklah, tak ada apa-apa pun. Lebih kepada nak mengingatkan balik dia merupakan rukun dan kena baca betul-betul. Kena tahu bentuk dia. Jangan kita lupa. Dan yang terakhir sekali iaitu bagi salam. Salam pun banyak juga orang tersasul. Dekat kalimah mana dekat sini? Kalimah pertama lah. Jangan baca Assalamualaikum. Assalam. Tak boleh. Sini dua harakat. Alif lam syamsiah dua harakat. As-salat, jangan as-salat, tebal pula. Tebal nipis kena jagalah. Jangan as-salat, tak boleh. Assalamu alaikum. Ya mu'alai. Boleh baca mu'alai. Mu'alai lain. Tak boleh. Da'in. Assalamualaikum warahmatullahi itu semua kena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihan tebal, kaki panjang, itu semua kena ambil kira lah. Kena ambil kira. Boleh? Itulah. Selesai dah ke semua rukun-rukun solat. So kita jaga, paling kurang jaga yang inilah. Macam mana sebutan-sebutan dia. Semua tu kita kena jaga. Baik, ada soalan tak? 2 minit lagi. Ustaz naikkan balik at-tahiyat tadi. Naikkan balik at-tahiyat tadi.
Kita nak ni saja. Okey. So nanti ada masa tengok balik. Nak Sebelum screenshot. nasihat saya bersamalah. Sebelum Ramadan ni kita check balik. Kita check balik solat-solat kita, kan. Untuk nanti bila Ramadan kita dapat buat yang terbaik. Check. Kita baca. Lepas tu check solat. Kemudian tajwid kita dah pergi dah, insya-Allah. So tak ada masalah lah. InsyaAllah. Dan saya pun dah kongsikan cara nak berhenti kat mana, cara nak mula pun macam mana. Rasanya itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak penonton sekalian. InsyaAllah kita jumpa lagi besok. Besok kita jumpa lagi seperti biasa. InsyaAllah Ustaz. Jadi kita tangguh dengan doa sedikitlah insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah. Alhamdulillahi rabbil alamin. أشرف وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك الرحيم. اللهم افتح علينا حكمة أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا القهط والغلاء والوباء وجميع أنواع البلاء الله في بلادنا ماليزيا وفي كل مكان وفي كل زمان به وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih tuan-tuan dan puan. Aku lihat hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Sama.